Fia Studio. Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad, khatamil anbiya'i wal mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia Allah, kita dapat berhimpun dan duduk dalam majlis yang diumpamakan satu taman daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di penghujung Ramadan ini. Satu madrasah yang menjanjikan lepasannya nanti mendapat sijil taqwa, satu sijil, satu ijazah, satu pengiktirafan yang besar, yang tidak semua orang dapat sijil taqwa. Ramai orang boleh melalui bulan Ramadan ini dengan lapar dan dahaga, tetapi di sisi Allah wal'ayazubillah, Tuhan tidak ampun dosa dia. Kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai Nabi kata di kalangan orang yang puasa, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Tuhan tidak mau kepada lapar dan dahaganya, betapa hinanya dia. Tuhan tidak peduli dia tidak makan dan tidak minum, betapa rendahnya dia. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak kena perhati dia elok. Sedikit mukadimah je lah sebelum kita nak cakap tajuk kita. Kita kena muhasabah elok-elok, kerana kesudahan atau penutup kepada madrasah Ramadan ini ialah Aidul Fitri. Balik kita menjadi satu orang yang fitrah, yang bersih daripada dosa, yang diampunkan oleh Allah segala dosa yang kita pernah buat. Itu matlamat utama di sebalik semua. Kesudahan dia Aid, baliknya kita Al-Fitr kepada fitrah asal. Macam mana lahir kita main ke dunia tak tanggung dosa, macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, muhasabah dia elok, ada baki lagi untuk kita minta kepada dia supaya Allah Ta'ala kurniakan kekuatan kepada kita untuk kita dapat keampunan dia, untuk kita kejar rahmat dia, untuk kita dapat maghfirah daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat kita Iqmal duk minta saya duk main banyak kali kan. Saya duk cari ruang pasal nak talau main ni tuan-tuan, saya nak kena ada masa yang cukup untuk saya sampai di sini. Alhamdulillah berkat Ramadan tahun ni saya main duduk depan tuan-tuan untuk sama-sama kita berkongsi. Bukan nak mengajar, tuan-tuan duk mengaji dah di sini pun. Tuan-tuan duk di madrasah ni, di sekolah di kompleks Islam ni, tuan-tuan duk dengan Ustaz Jafri, tuan-tuan duk dengan Dr. Guru, tuan-tuan duk dengan alim ulama, ustaz-ustaz kita, asatizah kita, duk main curah ilmu dekat tuan-tuan ni banyak dah. Saya pun sebenarnya tak tahu nak cakap apa kat tuan-tuan ni. Saya tadi kalau cakap ni mendengar dah ni minggu lepas ni. Hadis ni minggu lepas. Oh, hadis ni kemarin. Had ni 2 hari lepas. Tuan-tuan hafal belaka dah. Boleh jadi alim pada saya lagi.
Alhamdulillah lah kan. Cuma mai hari ni tuan-tuan duduk depan ibu-ibu, depan ayah-ayah, depan kakak-kakak, abang-abang saya ni, saudara-saudara saya ni, nak kongsi-kongsi saja, nak tazkirah saja, nak ingat memperingat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya berasa nak bawa depan tuan-tuan dan perempuan ni, depan ibu-ibu, ayah-ayah ni, cerita-cerita di sebalik perjuangan kehidupan, susur galur hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat Nabi satu generasi yang paling hebat, sehingga dia diiktiraf sebagai generasi yang Allah rakamkan dalam Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ni Tuhan buat mai, Tuhan bagi satu pengiktirafan besar kepada generasi sahabat yang terdahulu di kalangan kamu, di kalangan ansar, di kalangan muhajirin, dan orang-orang yang ikut mereka selepas itu. Radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka, wa radu'an, dan mereka redha pada Allah. Besarlah pengiktirafan itu besar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini petang ni kita nak bawa beberapa kisah para sahabat yang nak tunjuk kepada kita bahawa sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in satu generasi yang jitu iman mereka, yang kuat takwa mereka. Hak ni lah kita duk lalu Ramadan dah ni. Tujuan hak tu bukan nak tunjuk kata kita ni paling tahan lapang dahaga, bukan. Matlamat dia hak tu, nak jadi insan yang paling bertakwa, yang dapat redha dia dan Allah redha seluruh hidup kita. Itu matlamat besar. Saya nak petik 1, 2, 3 mungkin kalau sempat untuk kita cerita dekat tuan-tuan hari ini, kisah di sebalik hidup para sahabat ni yang sangat hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis, saya nak mula dalam hadis Nabi kata apa? Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman, atau kama qala. Ada 3 benda yang siapa ada 3 ni dalam hati dia, dalam hidup dia, dalam diri dia, dia akan rasa manisnya iman. 3 benda. Sebahagian kita mungkin duk mengaji dah hadis ni pun. Nabi kata ada 3 benda, 3 perkara yang kalau ada pada kita, maka dia akan rasa nikmat, yang kata manisnya, yang kata iman tu, halawatul iman. Nombor 1, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nombor 1, dia boleh pastikan Allah dan Rasul nombor 1, priority paling utama dalam hidup dia, mengatasi semua. So hadis tu hak nombor 1 tu saya nak ubah. Saya nak bawa kisah satu sahabat ni tuan-tuan. Tengok betapa kalau manusia tengok mungkin nampak dia lekeh. Kalau sahabat itu ada bersama kita pada hari ini pun, kalau tak diceritakan melalui kisah-kisah riwayat ni, mungkin kita pun nampak tak berapa terang mana. Kita pernah dengar nama Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Barra bin Malik ini adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kalau sebut Anas bin Malik semua pernah dengar kan? Khadam Nabi, mak dia hantar ke Nabi SAW pada selepas Nabi hijrah ke Madinah untuk duduk dengan Rasulullah, untuk khidmat kepada Rasulullah, untuk serve segala benda yang patut sebagai khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ada saudara kandung yang mungkin jarang dicanang dan diceritakan di kalangan kita, kecuali orang-orang mengaji dan mengkaji. Ada saudara kandung kepada Sayyiduna Anas bin Malik, namanya Sayyiduna Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sahabat hebat kalau baca cerita dia tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Susuk tubuh dia kurus kering, kusut masai, berdebu. Apa lagi tuan? Ni hak duk ada depan saya ni, segak belakang ni. Dah segak-segak, baju putih bersih, serban cantik. Nah, awak cermin mata hak paling mahal. Kan? Bukan cermin mata saya, cermin mata tuan-tuan.
Songkok hak paling elok, pergi beli harga RM150 nak semayang, nak menghadap Allah. Alhamdulillah, ada duit, ada rezeki beli. Serban pun beli hak paling elok, beli di Mekah no. Telekong pun hak paling elok, nak main mengaji ni kan dia pakai leke-leke lusuh-lusuh. Itu alhamdulillah. Tapi di kalangan para sahabat Nabi ada yang macam tu. Tapi ada di kalangan para sahabat Nabi penampilannya tak menarik, nampaknya biasa. Susuk tubuhnya mungkin makannya kurang, kurus orang dia, lemah nampak dia, bajunya tak bersalin, berdebu. Kalau hatta ulama kata kalau Al-Barra itu duduk di kalangan masyarakat yang ramai, orang tak peduli pun kat dia. Kita ni main-main alhamdulillah jugalah kan, orang kenal kita, salam dengan kita, tambah kita kalau tuan guru ke apa ustaz, orang ra'i kita ni tak peduli pun. Tapi Allah nak muliakan dan nak tunjuk kata sahabat ni dia hak mulia di sini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa ajsadikum atau kama qala walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hak Tuhan nak tengok bukan susuk tubuh, bukan pakaian, bukan penampilan, bukan personality, bukan hak duk tunjuk depan ni, bukan. Lepas ingat dari saya ni mai tidak sika baju nak main duduk depan tuan-tuan ni, bukan tak boleh pakai kan. Bukan hak tu Tuhan tak tengok pun. Tuhan tak tengok pun ke penampilan kita nampak elok tu. Walakin, tapi hak Tuhan nak perhati, yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tuhan nak tengok adalah hati. Dalam hati itu tak ada manusia boleh duk suka, tak boleh duk di lubuk hati kita. Dan sahabat Nabi yang bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu ni, Allah nak tunjukkan kemuliaan dia. Di zaman Rasulullah sama, keluar perang sama, duduk sama dengan Rasulullah, mungkin mengaji, tapi tak duduklah depan-depan sama Sayyidina Umar, Abu Bakar, Ali, Uthman. Sahabat-sahabat sebut selalu dah. Huzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir li Rasulillah, Muaz bin Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, apa semua ni tak pernah dengar pun nama sahabat ni. Tapi dia orang hebat. Tuhan nak tunjuk dia orang hebat. Cerita aja bermula ketika wafatnya Rasulullah SAW. Maka manusia jadi lagu mana? Sebahagian besar orang Islam murtad. Bila wafatnya Rasulullah, cabaran pertama, cabaran besar yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah memerangi gejala ridah murtad. Murtad ni berlaku, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Orang Islam masuk ramai dah pada zaman Rasulullah, tapi murtad pun ramai bila tak adanya Nabi. Tuhan kata iblis, syaitan, hawa nafsu. Iblis, syaitan, hawa nafsu ni dua benda ni haduk belenggu kita. La tak ada kat kita, iblis, syaitan kena belenggu. Tapi satu musuh besar tu ada kat kita, nafsu kita. Nafsu kita tu besar. Bermula dengan tak mau bayar zakat, tak mau macam duk buat selalu, tak mau kerana alasan Rasulullah dah tak ada, tapi sebenarnya nak keluar daripada Islam. Maka kelompok tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, golongan kelompok yang paling besar pengikut murtad ini ialah pengikut kepada Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini dia rekrut, boleh kita guna istilah tu. Dia bentuk, dia pengaruh, dia tarik orang sehingga yang bersama dengan dia tuan-tuan anggap berapa? 1,000 sikit, 5,000 sedikit, 20,000 sedikit, 40,000 yang bersama dengan dia. Musailamah Al-Kazzab, waktu Sayyidina Abu Bakar menghimpunkan tentera Islam untuk memerangi Musailamah dan pengikut dia, bukan sikit tuan-tuan, 40,000. Sebab tu bila kita baca cerita yang syahid di jalan Allah kerana perang golongan murtad ni, para hufaz saja ramai. Hufaz Quran ni, anak-anak kita ada apa Quran hari ni. Tu zaman Rasulullah tu, golongan ni lah yang keluar perang. Syahid ramai kerana berdepan dengan kekuatan tentera yang besar ni. Maka Sayyidina Abu Bakar bentukkan tentera Islam, dihantar tentera untuk memerangi kubu
kawasan Musailamah Al-Kazzab ni yang berjumlah 40,000, panglima perang hak diangkat di kalangan orang Islam ialah Sayyiduna Ikrimah anak Abu Jahal. Kita baca dah cerita Ikrimah ni, panjang cerita dia. Hidup ni penuh dengan peperangan kepada Rasulullah, serang Nabi, serang umat Islam, tapi hidayah tu milik dia Allah. Sebab tu kita ni minta ke Allah Ta'ala supaya Allah jaga iman kita. Orang-orang yang terpilih walaupun nampak teruk, jangan kata teruk tuan-tuan. Kita tak tahu satu hari nanti nak jadi apa dia tu. Ikrimah ni apa yang dia tak buat waktu hidup dia? Dia yang menyaksikan pak dia dibunuh dalam perang Badar. Bukan sikit sakit hati yang duk dekat dia tuan-tuan, yang kata Ikrimah ni. Bukan sikit sakit hati dia kepada Nabi, benci dia kepada Nabi dan Islam, punya tak puas hatinya kepada Rasulullah. Berapa siri perang yang dia duk keluar lepas tu dengan matlamat nak bunuh Rasulullah. Ni Ikrimah. Tapi Allah itu muqallibal qulub, Tuhan yang duk bolak balik hati kita. Allah. Daripada satu orang yang macam tu masuk Islam, bukan setakat masuk Islam duk kat tepi-tepi, itu bukan, berperanan dalam Islam, jadi panglima perang, diangkat jadi panglima perang. Khususnya cerita ni, cerita nak perang dengan tentera Musailamah ni. Bawalah Ikrimah, pimpinlah dia tentera Islam untuk gempur kubu Musailamah Al-Kazzab. Tuan-tuan, betapa kuatnya tentera Musailamah ni, nak tembus tak boleh. Kiri tak kena, kanan tak kena. Akhirnya Ikrimah buat keputusan, dia tarik tentera, maksudnya dia undurkan tentera dia ke belakang. Bukan mengalah, tapi cari strategi baru. Tak boleh tuan-tuan. Tak sampai lagi cerita Al-Bara' ni, dah tak boleh habis. Kita kata 45 minit. Tak apa, kita tengok macam mana. Kan? Tak kira ada sahabat lain lagi. Ada lagi sahabat kalau sempat. Kemudian diangkat Sayyidina Khalid Al-Walid. Siapa tak kenal Khalid Al-Walid? Baca cerita Uhud, panglima musyrikin Mekah yang menyebabkan Rasulullah luka, sahabat Nabi syahidnya ramai. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ponakan Nabi, juga terbunuh syahid dalam perang Uhud. Siapa panglima yang memimpin tentera Mekah Quraisy? Khalid Al-Walid. Ni disebut panglima perang yang tidak pernah terkalah, sama ada pada ketika tak Islam ataupun dah Islam. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu sangat hebat. Khalid Al-Walid ni kalau baca cerita dia panjang, jadi kuliah Khalid Al-Walid pula. Kita tak baca tu, kita nak cerita kata dahsyat ni nak lawan ni. Khalid Al-Walid pimpin tentera Islam pula, panglima perang, beralih tangan kepada Sayyidina Khalid masuk untuk gempur. Pimpinan Khalid Al-Walid nampak lebih gagah untuk cuba buka pintu kubur. Tapi dahsyat, dia kata satu pertempuran yang sangat dahsyat, yang mati ni ramai, baik di kalangan musuh tentera Musailamah ataupun di kalangan tentera Islam. Para hufaz Al-Quran pun syahid ramai, orang Islam pada ketika itu pun syahid ramai. Khalid Al-Walid setelah lawan sungguh-sungguh, pimpin tentera sungguh-sungguh, hampir-hampir nak boleh, tapi tak boleh. Tuhan tak buka lagi kemenangan pada waktu tu. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu tarik undur tentera dia seketika. Tapi Sayyidina Khalid Al-Walid waktu duk perang tadi, dia nampak kelibat satu sahabat ni. Ni nak cerita ni. Waktu dia tengah pimpin tentera dia tadi tu, dia nampak satu sahabat ni satu macam punya berani, tak ada takut mati punya. Tu ayat Pulau Pinang duk merah. Satu macam punya berani, tak ada takut mati punya. Orang Pulau Pinang kata apa? Di bahasa buku dia kata membojor lalu menintang patah ke apa semua. Pening dia kata haria pening. Itu lagi dahsyat punya. Kan? Khalid Al-Walid kata dia ni satu macam. Al-Bara' bin Malik ini yang kurus nak banding orang lain, yang macam zat tak cukup, yang nampak lusuh, yang nampak orang kita kata macam kemerah.
Tak ada tenaga dia nak angkat pedang lagu mana lagu ni lagi pedang tidur dekat dia kan? Tapi kata Khalid Al-Walid, dia beralih kepada Al-Barra, wahai pemuda Ansar, bolehkah kamu pimpin mereka ni untuk kita buka pintu kubur? Sayyidina Al-Barra bin Malik ini bila dengar macam tu panglima kata dekat dia, dia kata boleh dia kata, tapi dua, aku bagi jaminan, imma sama ada aku buka pintu kubur itu ataupun aku syahid di tengah-tengah tu. Maka apa jadi? Dia orang kecil tuan-tuan, orang ringan, orang kurus. Dia kata, letak aku dalam perisai, tarik pelontang panah, lempak aku masuk pi. Boh dalam perisai ada lawan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang kecil mana dia. Boleh duduk atas perisai, lagu orang tarik pelontang, lagu duduk lontak masuk pi tengah-tengah ribuan musuh duduk ada. Lontak aku sampai dekat-dekat sampai pintu. Aku buka insya-Allah, dia kata. Sayyidina Al-Barra bin Malik, Tuhan angkat kemuliaan dia, sahabat ni, saudara kandung Anas bin Malik ni radhiyallahu anhuma. Maka dilontak dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jatuh dia di tengah-tengah ribuan tentera Musailamah Al-Kadzdzab. Kata ulama sirah, Al-Barra bin Malik lawan tak ada takutnya, tak takut kepada kematian yang dia cita-citakan syahid. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak angkat kemuliaan sahabat ni, kata taqwa ni, yang kata iman ni. Allah nak angkat kemuliaan sahabat yang bernama Sayyidina Al-Barra ni dengan apa? Tuhan nak tunjuk kata kemenangan Islam pada ketika itu terbuka di tangan pemuda Ansar yang nampak lekeh ni. Kata ulama, di tubuh Al-Barra sahaja lebih daripada 80 kesan tikaman tombak dan juga pedang, tapi tak gugur dia, tak gugur. Kadang kita cerita ni kan, kata bolehlah muda kan. Ada cerita sahabat Nabi hak tua apa dah tuan. Lagi dan kita nak cerita lagi tua. Di tubuh ni lebih daripada 80 kesan tikaman tombak, lembing dan sebagainya ni, tak jatuh tuan-tuan. Akhirnya berjaya pemuda yang bernama Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu ini untuk buka pintu kubur tu. Bila terbuka pintu kubur, ini peluang besar. Selama ni duk boleh berlindung di balik kubur, duk lontak mai panah apa semua daripada atas. Lah dah terbuka. Tentera Islam memang terkenal dengan kehebatan untuk menggempur walaupun dia bersikit. Pasal orang Islam bila dia pergi perang, dia nampak dua kemenangan untuk Islam atau syahid. Aku buat balik kemenangan atau aku gugur syahid. Sebab tu boleh gempur masuk. Ringkas cerita tuan-tuan, akhirnya Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam pada ketika itu. Terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab yang telah menyebabkan puluh ribu orang murtad itu pada hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama rakam. Ini saya ambil cerita ni daripada kitab As-Suwar min Hayatis Sahabah, cerita para sahabat Nabi, kehidupan mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu satu. Ini nak cerita tentang ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Sahabat Nabi dia buktikan benda ni. Apa dia? Dia letak Allah dan Rasul ni paling utama. Aku duk nombor 3, 4, 5, 6. Aku tak penting, untuk Islam penting. Itu satu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kisah yang kedua saya nak bawa ni tuan-tuan ialah kisah tentang sahabat Nabi yang kata ulama, siapa tidak kenal dengan sahabat ni? Tidak ada satu pun orang Islam yang mengaji, yang mengkaji, yang dewasa, yang sudah pun Islam lama, yang tidak kenal sahabat ni. Bila sebut saja Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, semua kenal. Pernah dengar? Walaupun tak kenal sangat, tapi kalau tanya ni, tuan-tuan pernah dengar Abu Ayyub Al-Ansari? Oh, nama dia itu seolah-olah macam kita kata, kalau hari ni orang kata artis pun tak terkenal sampai teratur. Saya waktu mengaji dulu ni, baca dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin kita ni, nama Abu Ayyub ni, kata Tuan Guru kita ni, walaupun orang yang pertama kali dengar, macam dengar banyak kali dah kan.
Orang tak Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Macam pernah duk dengar banyak kali dah. Padahal tak ada lah selalu sangat, tapi macam familiar lagu tu, nama tu. Mana daknya tuan-tuan, inilah sahabat yang Allah Ta'ala pilih unta Rasulullah pada hari hijrah itu berhenti di depan rumah dia. Sikit punya penduduk Madinah duk sambut Rasulullah, ya Rasulullah, mailah singgah rumah kami besar ya Rasulullah, ada banyak bilik, boleh tuan boleh pilih nak duduk bilik mana. Ya Rasulullah, rumah kami ada banyak khadam yang boleh serve, boleh khidmat kepada tuan mailah duduk dengan rumah kami ni. Ya Rasulullah, aku ada ladang kurma yang banyak, aku ada ternakan, mai duduk dengan saya. Semua macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan baca sirah hijrah Rasulullah, semua orang-orang Ansar, orang Madinah ni besar hati nak bagi Nabi singgah duduk di rumah dia. Siapa tak mau, kita pun samalah tuan-tuan. Kalau kita duduk di zaman itu, besar hatinya kita kalau Rasulullah boleh singgah duduk dengan kita. Apa kata Rasulullah? Tak apa, biarkan unta ni. Depa duk pegang tali unta, duk tarik dia masuk. Biar unta ni. Fa innaha ma'murah, dia telah pun diperintahkan Allah. Nanti dia akan berhenti di tempat yang Tuhan perintahkan. Berjalanlah unta Rasulullah ni, ringkas cerita daripada satu rumah ke satu rumah. Yang rumah yang dah berlalu semuanya kecewa. Allah tak singgah juga unta ni. Unta ni pun tengoklah kau ni. Dia mana makan unta. Kan? Duk jalan tak tengok dah rumah dia. Berlalu satu rumah, maka rumah hujung-hujung tu duk seronok. Tak dapat hak depan, tak dapat depa nak Rasulullah nak masuk duk dalam lagi. Mula-mula seronok dah Rasulullah lalu rumah depa dulu. Maka lalu akhirnya di satu tanah yang lapang di depan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, atau nama sebenarnya ni gelaran kan, nama sebenarnya ialah Sayyidina Khalid bin Zaid. Itu nama sebenarnya. Kalau sebut Khalid bin Zaid tak apa kenal kan. Sebut Abu Ayyub, itulah kemasyhuran dia. Ni ulama kata ni, kemasyhuran Abu Ayyub Al-Ansari ini duduk pada gelaran dia. Tu sebut Khalid bin Zaid An-Najjari, tak apa kenal. Kecuali hak kaki mengaji ni, duk mengaji sirah tahulah. Tapi sebut Abu Ayyub, orang awam pun pernah dengar. Pernah dengar lah nama ni. Unta Rasulullah turun di situ. Maka Rasulullah pun bermalam duduk di rumah Abu Ayyub ni 7 bulan. Sebelum Rasulullah ada rumah sendiri dekat tepi Masjid Nabawi. Ada rumah-rumah bilik-bilik isteri Rasulullah ni. Rasulullah duduk dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari 7 bulan, duduk dalam tempoh yang agak lama 7 bulan. Nak cerita sahabat yang hebat ni. Ni saya nak sebut ni tuan-tuan, sempena dengan Ramadan juga ni. Abu Ayyub Al-Ansari ni Allah pilih kerana dia manusia yang cukup baik hati, cukup baik. Rumahnya hanya ada satu tingkat sahaja, di atas ada loteng. Dia kata kat isteri dia, Masya Allah, Rasulullah singgah rumah kita. Rumah kawan tu banglo, tak singgah. Sebab Rasulullah ni bukan dia cari hak tu. Perintah Allah, hijrah ni pun perintah Allah. Nak duduk di mana pun perintah Allah. Tu Rasulullah. Bila di atas ada loteng, dia pun cepat-cepat kemas dengan isteri dia bahagian atas rumah ni, kemas untuk nak bagi Rasulullah duduk. Bagi selesa duduk di atas, duduk di bawah ni tak selesa. Kemas barang, buat turun apa semua. Akhirnya bila Rasulullah sampai rumah Sayyidina Abu Ayyub ni, dia besar hati nak jemput Rasulullah masuk dan sebagainya. Rasulullah kata, aku duduk di bawah, hampa 2 lelaki bini duduk di atas. Kan? Di bawah ni besar, tapi Rasulullah pilih duduk di bawah. Hak di atas tu, walaupun mereka anggap Rasulullah nak boleh berehat apa semua, selesa sikit, tak terganggu dan sebagainya, apa duduk di atas, aku duduk bawah. Kan kita baca cerita Abu Ayyub ni tuan-tuan, bila tidur malam tak boleh lena. Tak boleh lena pasal apa? Pasal dia kata kat orang perempuan dia, kita ni masa Rasulullah kata kita naik ke atas, awak lah kita pergi turut terus. Awak kita tak kata ke Rasulullah, ya Rasulullah tak apa kami duduk bawah, Tuan dah duduk atas. Tuan Rasulullah, takkanlah tapak kaki kami duduk di atas, Tuan duduk di bawah ni. Tu sahabat Nabi tu, tuan nampak tak? Dia muliakan Allah dan muliakan Rasulullah sampai ke tahap tu. Kami duduk di atas, Rasulullah Tuan duduk di bawah. Kami ni julung kaki ke bawah, tak apa nak kena. Satu. Yang kedua, dia kata kat orang perempuan ni, dia kata kita ni duduk di atas pada wahyu ni. Rasulullah tu dengan wahyu, dengan Quran.
Kita ni duduk di atas, kita tak kenal lah kita yang dia kata kat orang puan dia. Ada bahasa Arab lah, kita cakap bahasa Melayu kita. Tak apa kenal ni. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Malam tu Abu Ayyub di penjuru dinding sana, bini dia di penjuru dinding belah ni. Tengah-tengah tak ada orang duduk. Pasal Rasulullah duduk ada di bawah. Duduk tidur melekat ke dinding tu. Mana nak boleh tidur? Tak boleh tidur. Esok mata merah, nampak tak tidur. Nabi kata Abu Ayyub nampak letih, tak apa lah. Dia kata Rasulullah, dia cerita tadi, dia kata aku ni tak boleh tidur dengan orang perempuan semalaman. Duk fikir tadi tu dua benda. Tuan duduk ada di bawah, kami duduk di atas. Tak kenal lah benda ni, dia kata. Nabi kata apa? Tak apa, aku pilih duduk di bawah ni kerana supaya mudah orang nak main jumpa aku, tak ganggu apa. Kan Rasulullah ni orang duduk keluar masuk. Jadi bila aku duduk di atas, duduk lintas apa susah. Jadi aku pilih di bawah ni bukan kerana apa, kerana tu saja. Okeylah, Abu Ayyub kata kalau macam tu nak buat macam nak, Rasulullah lebih selesa di situ. Orang nak kunjung keluar masuk. Duk malam kedua tuan-tuan, boleh tidur tak boleh tidur pula. Tempayan ayak di atas pecah, tumpah. Lantai rumah Arab dulu tuan-tuan bukan lantai simen ni. Hak lantai simen ni dia pecah habis. Kan? Dah dia jenis apa nama, tanah-tanah liat yang dikerah-kerahkan apa semua tu, boleh jerat ayak tu, dia boleh jerat, dia boleh jatuh ke bawah. Apa jadi? Selimut Abu Ayyub dengan isteri ni ada satu je, duk kongsi dua. Hidup yang kata para sahabat ni tuan tengok. Walaupun Abu Ayyub tu ada kemampuan untuk lebih daripada tu, tapi ada satu, dan serah kat Rasulullah satu. Depa satu. Buat lagu mana? Selimut tu digunakan untuk lap ayak tumpah tu, supaya tak jerat ayak tu jatuh ke atas Rasulullah sikit pun tak jerat. Tak tidur pula malam tu, duk lap ayak tu. Esok Rasulullah kata, awak nampak teruk, kuih teruk ni Abu Ayyub. Kata dia, semalam kami tak tidur, tempayan tumpah pula Rasulullah. Rasulullah kata, hampa ni sial nyuruh dah. Lagu tak apalah, aku naik atas pun turun bawah. Nabi kata, tu Nabi. Rasulullah ni dia suka mudahkan orang. Baik, kita nak cerita kepada sahabat Nabi ni. Dia intro je Abu Ayyub ni. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini manusia yang bukan takat baik, bukan takat macam tu. Dia adalah sahabat yang suka bantu orang. Suka bantu. Dan bantuan yang dihulurkan oleh Sayyidina Abu Ayyub ni bukan setakat bantuan biasa-biasa. Ketika sahabat lapar, melarat dan sebagainya, dia ada tandan kurma, dia ada kambing, dia ada apa, dia nak bagi. Ada cerita Rasulullah bawa Sayyidina Abu Bakar dengan Umar waktu lapang sangat ke rumah Abu Ayyub tu. Dia suruh orang perempuan dia buat roti, dia sembelih kambing, dia kemudian dia hidangkan tandan, setandan kurma, bukan biji-biji ke tu. Sampai makanan duk ada depan Nabi tu, orang kata berjebah, makanan tu jadi banyak daripada Rasulullah. Rasulullah makan sambil yang mata menitik. Ni kisah Abu Ayyub. Rasulullah kata, ni sambil duk makan kurma, kambing yang disembelih buat macam cicah sup lagu tu, roti yang orang perempuan dia uli. Sambil duk makan, ambil daging bubuh roti, apa semua makan. Ayat mata Nabi duk menitik. Rasulullah kata apa? Ini nikmat yang pasti akan disoal Allah di akhirat kelak. Nabi sebut tiga-tiga, roti, daging, kurma. Ini nikmat yang pasti Tuhan tanya di akhirat kelak. Roti, daging, kurma. Kita tuan-tuan, biryani, kambing, mi kuah, murtabak, roti john. Mau orang putih pun main duk tang kita. Roti john, bukan roti Johan, roti john kan. Rasulullah makan, orang jamu makan, tapi ada tarbiyah Nabi di sebalik itu. Roti, daging, kurma, ni semua Tuhan nak tanya belaka ni. Makan sakan sangat ni, sembahyang berapa rakaat? Makan banyak sungguh ni, Quran khatam lagi. Tu masuk Rasulullah tu. Makan ni sakan sungguh ni, banyak mana dah kebajikan yang kita buat, sujud banyak mana. Baik, ini cerita di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, hidup panjang umur dia.
Daripada satu generasi lepas Rasulullah wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, panjang umur sampai umur 80 lebih umur pada ketika itu di zaman Sayyidina Muawiyah yang mengangkat Yazid untuk menjadi panglima perang untuk melawan dan tawan kota Konstantinia. Dia panggil kota Konstantinopel atau Konstantinopel. Orang bisa pergi Turki, tuan-tuan boleh tengok makam Abu Ayyub dah dari sana. Dekat, tak jauh daripada masjid Sultan Ayyub tu, tak jauh. Bila zaman tu, zaman Yazid jadi panglima perang, dia angkat untuk menyerang tentera Rom pada ketika itu. Rom cukup kuat. Abu Ayyub yang cukup tua ni tuan-tuan. Ini kita nak ambil semangat sahabat yang kata nilai taqwa dan iman. Bukan setakat beribadah. Sahabat Nabi ni saya sebut dah, bukan setakat kuat beribadah, bukan setakat dengan Quran dia, itu sudah pasti. Bukan setakat ilmu, mengaji ilmu sampai alim, itu sudah pasti. Sahabat-sahabat Nabi ni, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Tu Al-Ahzab ayat 23 Tuhan sebut. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Di kalangan orang-orang mukmin yang laki-laki ni, para sahabat Nabi ni, rijalun sadaqu ma'ahadullah, iaitu pemuda-pemuda lelaki-lelaki yang menunaikan janji mereka pada Allah. Janji apa? Ulama tafsir Ibnu Katsir kata janji untuk mempertahan dan memperjuangkan Islam. Faminhum man qada nahbah, di kalangan para sahabat ni sudah pun dijemput Allah syahid, tunai janji dah. Wa minhum may yantazir, sebahagian lagi duk tunggu turn, tak sabar nak syahid. Tu jiwa sahabat. Sebab tu generasi dia paling hebat. Kalau kaya macam Abdul Rahman bin Auf pun tak masuk dalam hati. Masya Allah, kaya tuan-tuan, tapi tak masuk dalam hati ni. Bukan sedikit harta Abdul Rahman bin Auf untuk Islam. Kualiti kekayaan yang ada. Kalau susah miskin melarat pada sahabat pun, tidaklah dia fakir miskin macam zaman kita. Tidak. Dia ada juga sumbangan dia. Seperti kita baca kisah-kisah seumpama Al-Barra' bin Malik. Kalau ada sahabat-sahabat Nabi yang qurra, di kalangan para qari, yang hafaz Quran, yang mengajak Quran dan sebagainya, itu tidak hanya Quran saja. Siapa tidak kenal Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Siapa tak kenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Ini semua sahabat-sahabat tentang Quran dekat mereka. Abu Ayyub pada usia 80 tu keluar perang juga dengan tentera pimpinan Yazid. Keluar pergi sampai ke nak tawan kota Konstantinia ni, tentera-tentera Rom, sampai jatuh sakit dalam perjalanan tuan-tuan. Pada umur yang cukup tua, sakit, gering, jatuh sakit, tenat masa tu. Kemudian tak masuk lagi untuk perang. Maka Abu Ayyub panggil panglima Yazid, mai panglima perang. Ya, wahai sahabat Rasulullah, wahai Abu Ayyub. Mereka mulia lepas tu sahabat Rasulullah ni yang masih hidup pada ketika tu, pada usia tua, masih keluar perang dengan mereka. Ada apa tuan? Aku nak pesan dua benda, boleh tak? Dua benda dia kata. Yang pertama, dia kata, sampaikan salam aku kepada tentera Islam, dan pesan kepada tentera Islam, sekali langkah masuk jangan patah balik. Satu. Masuk dia pi terus, jangan patah balik. Yang kedua, kalau jadi apa-apa dekat aku nak minta sungguh-sungguh, iring aku, ampu aku, bawa aku masuk sekali dalam kubur ni. Jangan tinggal aku, jangan makamkan aku di sini. Aku nak masuk sekali dengan hamba. Tak lama selepas tu, bila Yazid kata okey, kami akan tunaikan hajat tuan, jangan risau. Dia sahabat Nabi. Para tabi'in cukup muliakan para sahabat. Besar rahmat kalau sahabat keluar perang sekali dengan dia. Tak lama lepas tu meninggal Abu Ayyub Al-Ansari ni sebelum pertempuran berlaku. Maka tentera Islam usung jenazah Abu Ayyub
atas permintaan dia untuk masuk sekali. Betul tuan-tuan kalau pergi ke Turki yang asalnya dulu kubur atau kota Konstantinia, tak jauh daripada Masjid Sultan Ayub tu ada makam Abu Ayyub Al-Ansari duduk di situ. Dia disebut apa nama? Sahabat, dipanggil sahabat yang dimakamkan, dia kata apa? Istilah dia disebut tuan, yudfanu tahta aswaril Konstantinia. Sahabat yang dimakamkan, yang dikebumikan di bawah apa nama? Tembok Konstantinia. Di situ masuk, kata ulama, dengan berkat sahabat ni Allah buka kemenangan Islam. Dengan pimpinan tentera tadi tu, Allah buka kemenangan Islam. Jenazah jasad Abu Ayyub disemadikan di situ, tidak jauh daripada Aswar Konstantinia tadi tu, tembok Konstantinia kat situ, kerana dia minta untuk dikebumi di situ, supaya jadi pengajaran kepada kita sampai hari ni, sampai akhir zaman. Tapi melancong pergi tengok tempat-tempat macam ni, ambil aktibar. Sahabat-sahabat Nabi, perjuangan mereka tak berhenti zaman mereka, ya tuan-tuan. Perjuangan mereka dikenang-kenang sampai hari ni. Kalau hari ni seluruh apa nama wilayah ni Islam, India ni sahabat ni. Kalau Islam sampai ke China, ini dia sahabat dia. Kalau Islam ni sampai ke bumi sekian-sekian, ini dia para sahabat dia. Ini para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dua lah kisah sahabat. Tambah lagi satu, jadi pergi 3 suku. Okey, kita nak simpul. Hadis yang saya baca di awal tadi, salas man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 benda yang menjadi asas kita rasa manis iman. Yang pertama, meletakkan Allah dan Rasul paling utama dalam hidup kita. Senang sebut, susah nak buat. Sungguh. Kadang kita jadi tersepit di antara hak Allah, hak kita. Nah, hak Allah, hak kita. Kita dahulukan hak kita. Kita jadi gitu. Kadang dia jadi gitu. Tuhan nak uji kita. Tuhan nak uji kita dengan harta kita yang ada ni. Harta kita untuk Allah atau untuk kita? Kita untuk kita dulu. Susah. Satu. Yang kedua tuan-tuan, alhamdulillah saya tengok di sini, saya sembang tadi dengan 1-2 sahabat kita, tertentu dalam kawasan, dalam dia panggil environment, dalam suasana yang macam ni, yang mengingatkan kepada Allah, kepada Rasul, kepada akhirat. Besar rahmat Allah pilih, bukan semua. Allah pilih orang-orang tertentu. Syukur, alhamdulillah. Yang kedua, pegang hadis Nabi kata, nak rasa manis iman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Berkasih sayang sesama saudara Islam ni kerana Allah. Bersahabat kerana Allah, berteman kerana Allah, sesama Islam illa lillah. Bukan ada tujuan lain, bukan ada tujuan harta. Pergi baik dengan dia ni kerana dia ni boleh bagi projek, bukan. Baik dengan dia pasal dia ni pencen gaji banyak ni, boleh lah kau duk tumpang dia, bukan. Lillah, kerana Allah je. Itu yang kedua. Ini peluang untuk tuan-tuan yang dan ibu ayah yang memang duduk dalam suasana yang macam ni, akan rasa manisnya iman. Tuan-tuan tengok bagaimana para sahabat Nabi, kasihnya mereka kepada saudara sesama Islam. Kalau terpikul amanah di bawah mereka untuk menjadi panglima perang, mereka tidak tolak pun. Bukan mereka mau, tapi bila dipilih, mereka akan pergi. Ketika Al-Bara' terpilih, dia tak kata, biar betul tuan. Kalau kita zaman lah, panglima perang Tan Sri lah, Tan Sri, kan? Tan Sri biar betul. Saya ni tengok lagu mana ni, saya ni menyangkui tepi-tepi rumah boleh lah duk tolak saya pergi duk jadi nak buka pintu kubur ni, pilih orang lain. Tak. Pasal apa tuan-tuan? Kasih mereka pada saudara, kasih mereka kepada Islam, kasih mereka pada Allah, kasih mereka kepada sahabat-sahabat sama-sama mereka ni tinggi tuan-tuan, tinggi. Cukup tinggi. Maka sebab tu mereka boleh korbankan diri mereka. Untuk apa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk umat. Boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa an yakraha ay ya'uda fil kufr kama yakrahu ay yuqzafa fin nar atau kama qala. Yang ketiga nak rasa manis iman, dalam hadis Anas bin Malik ni apa dia? Iaitu
benci untuk kembali kepada kufur, kembali kepada perangai tak elok hal lama, kembali kepada zaman jahiliah, kembali pada zaman tak reti, cukup tak suka untuk kembali kepada zaman macam tu, zaman kekufuran tu. Seperti mana kita benci kita dilempak masuk ke dalam api neraka, macam tu mau ada rasa benci. Alhamdulillah, dengan keadaan duk ada hari ni, aku sedar dengan nilai Islam yang duk ada pada hari ni, dengan amal Islam, dengan Tuhan bagi kesedaran, bagi panduan ni, tak mau dah macam dulu, tak mau dah. Tak mau dah sampai tahap mana? Sampai ke tahap kalau nak balik api kepada zaman hak tak elok tu, seperti mana tak suka dilempak masuk dalam api. Macam tu rasa lagu tu. Alhamdulillah, cukup-cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita syukur dengan apa yang Tuhan bagi kepada kita. Pegang sungguh 3 benda ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan baki Ramadan yang ada ni, kita carilah nilai taqwa yang Tuhan nak bagi kepada setiap hamba dia, yang tidak ada lain illa saum, kata Allah dalam hadis qudusi. Semua amal anak Adam itu akan diganjari 10 kali ganda. Satu kebaikan 10, satu kebaikan 10, bahkan mungkin diganda sehingga berapa 700 kali. Hatta sedekah ada had. Sedekah bagi tuan-tuan kali 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sampai 700 kali ganda. Bahkan digandakan lagi, kecuali ibadat yang dipanggil ibadat khas untuk Allah. Ni ibadat kita ni ibadat khas, hak tengah puasa ni. Illa siyam, kecuali puasa ni satu ibadat khas untuk aku. Kita puasa ni tak ada untuk siapa pun tuan, untuk Allah. Bersedekah ada sangkut dengan orang. Waqaf untuk Allah tapi ada sangkut dengan manusia. Keluar zakat, tunai perintah Allah, ada sangkut dengan fakir miskin, ada sangkut dengan orang. Hatta sembahyang untuk Allah, menghadap Allah, tapi mata manusia nampak kita sembahyang. Amboi, terletik-letik haji kita sembahyang sejak balik Mekah. Dia dengar dan kembang. Susah nak jaga ibadat sembahyang, bukan senang tak? Sembahyang Allah Akbar. Amboi, dia berkata sejak mengaji di Kedah ni, sembahyang nampak elok dia. Angkat takbir pun nampak sempurna, tangan pun qiyam elok, rokok pun ada tomak ninah, semua cantik. Padan hak dia main dulu sembahyang nampak kalut, sampai ke telinga dia. Dia dalam hati, baru tahu aku siapa. Nampak susah je kan. Kalau tak baik tu pun dia jadi apa? Jadi seronok juga. Orang duk kata ke kita lagu tu. Nak buang hak seronok tu ambil masa pula. Apa lagi? Pi haji, orang tak? Pi haji ada ke orang tak tahu? Oi, payah nak buat sorok. Orang tak pi haji kan baru ni? Dah tak pi haji, pi ke lain. Tak ada orang tahu tu kan. Nama naik kita pun pi haji. Susah tu tak ibadat. Hatta tuan-tuan bangkit malam qiyam, isteri tahu. Isteri tak cerita ke orang pun, lama-lama terlepas juga. Orang mai tanya Kak Mah, contoh Kak Mah tak ada kena-mengena sini lah, walaupun nama ada tak apa. Contoh Kak Mah, ni haji kita ni mati dalam semayang, baru lepas semayang baca Quran hari Jumaat bulan Ramadan. Masya-Allah. Apa amalan dia Kak Mah? Kami share sikit. Tu ibadat kita, kan nampak? Susah kan senang. Kita semayang malam semua, habis-habis mati kita, orang pun kata apa? Dia ni hak Kak Mah duk tengok benda hak dia tak pernah tinggal, bangkit semayang malam. Dia tak pernah tinggal sepanjang-panjang menikah dengan dia. Tu dia. Orang tahu. Kecuali puasa orang tak tahu, kecuali kita mencerita kat orang. Puasa ni orang takkan tahu kecuali kita yang cerita kat orang. Nampak letih sikit kan ni? Memang hari Khamis Isnin saya duduk puasa. Cerita orang. Nampak menerak sakang ni, letih sangat ni. Dia kata saya memang lagu ni hari Isnin Khamis duduk biasa dah, sejak mengaji ni puasa tak pernah tinggal lagi lah. Dia kata cerita kat orang habis kan? Puasa ibadat yang paling rahsia tuan-tuan tak? Bukan senang. Walaupun isteri kita, abang puasa ke hari ni? Kalau dia tanya aku tu, barulah kita ada cerita. Kalau dia tak tanya tu, kita Rasulullah, ya Aisyah, ada apa rumah kita hari ni? Tak ada apa ya Rasulullah, kurma pun tak ada, apa pun tak ada. Kalau macam tu aku puasa. Puasa ni rahsia kita dengan Allah. Sebab tu Allah kata illa siyam wa ana ajzi bih, aku yang nak balas. Tak ada had, tak ada sukatan, tak ada gandaan, aku nak balas. Balas banyak mana? Rahsia.
insya-Allah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dengan rezeki Ramadan Tuhan bagi ni, Tuhan bagi kat kita ni, carilah nilai takwa, carilah nilai iman. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita pada malam Aidul Fitri itu keampunan dia, limpah rahmat dia, sijil takwa daripada dia. Dan insya-Allah mudah-mudahan daripada cerita para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in ini menjadi inspirasi kepada kita. Ini tazkirah je tuan-tuan. Nak bagi semangat je pun. Tuan-tuan duk mengaji terus, tuan-tuan duk baca Quran teruskan, tuan-tuan duk menadah kitab terus. Saya main ni sekadar untuk niat untuk diri sendiri dan kita semua ada semangat untuk kita terus beramal. Kita tak boleh jadi hebat macam para sahabat yang kita cerita, kita jadi sikit macam mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini mendapat manfaat, memberi manfaat kepada kita. Saya minta ampun dan maaf atas kekurangan, terkasak bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk terus beramal. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.